Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma iftah lana Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi sekali kita bertemu dalam siri pembacaan kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina 23. Muka surat 23 perkara 11. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Dalam tajuk pada malam ini kita membicarakan tentang iaitu berkaitan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Di sini berkaitan dengan hizib ini. Hizib ini ialah satu kumpulan doa ataupun zikir, ataupun kita katakan yang lazim kita zikirkan. Kita lazim zikir satu hizib ataupun doa-doa, kumpulan doa-doa, kumpulan zikir-zikir yang kita telah kumpul ataupun ayat Al-Quranul Karim yang jadi amalan kita. Ini dikatakan di sini, barang siapa yang tertidur daripada bacaan hizibnya, dia biasa baca tetapi pada malam itu dia tertidur. Bila dia tertidur, dia terlupa nak baca. Bukan terlupa, dah terlelap. Tak dapat nak baca hizibnya. Maka sebahagian daripada hizibnya, maka kemudian dia membacanya antara solat subuh dan solat zuhur, maka akan dicatatkan dia akan membacanya di malam hari. Jadi di hizib ini dia selalu baca pada waktu malam. Tetapi oleh kerana mengantuk dan tertidur, maka dia terlupa nak baca, kemudian dia baca pada besok harinya di antara solat subuh dan juga solat zuhur. Maka amalan itu walaupun dia buat di siang hari selepas subuh, tetapi maka dia dianggap telah membacanya di malam hari. Jadi dalam hal amalan ini, apabila kita telah biasa amal satu amalan, tetapi satu masa yang menghalang kita daripada mengamalkannya, maka amalan itu dicatat, amalan itu diambil kira. Contoh, kita selalu solat berjamaah. Bila solat berjamaah, tiba-tiba satu hari terhalanglah solat kita itu untuk pergi berjamaah. Niat kita tu nak pergi jamaah, tetapi kerana halangan-halangan, maka dia catatkan bahawa orang itu sebagai solat berjamaah oleh sebab dia tak dapat pergi atas halangan-halangan. Macam kita baru ni PKP, kita memang suka berjamaah di masjid, di surau. Tapi oleh kerana arahan pergerakan yang terhad kan, dengan SOP, dan dilarang pula pergi ke masjid satu masa. PKP tu masjid tutup. Hanya siapa yang datang?
AJK saja. Imam dengan Bilal dengan Siap. Ya, mungkin satu AJK lah, pengurusi ke setiausaha. Paling-paling 5 orang saja. Masa PKP dahulu, saya ada 2-3 imam, jadi kami gile-gile lah. Kemudian kena pula waktu bulan puasa. Tarawih itu hanya 5 orang saja. 5 orang saja. Imam, Bilal, Siap, pengurusi, ataupun setiausaha, salah seorang AJK. Yang lain-lain semua, yang bukan AJK atau bukan pegawai, semua solat di rumah. Jadi ketika itu nak kira macam mana? Hati itu nak pergi berjamaah. Jadi di sinilah boleh kita kiaskan bahawa kalau kita tu dah memang ahli jamaah, maka walaupun kita salat bersendirian, maka bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui akan niat hamba-Nya ini, maka dianggaplah sebagai dia juga telah melakukan apa yang biasa, yang lazim dia lakukan kerana halangan. Di sini jugalah halangan dia di sini hanya tertidur, tapi dia dah lazim baca pada waktu malam. Kumpulan-kumpulan doa, kumpulan-kumpulan ayat Al-Quran. Macam di sini saya dimaklumkan kita dah mula baca apa? Surah Al-Mulk selepas Isyak. Ini satu amalan yang terbaik yang lazim dilakukan kerana Rasulullah SAW juga melakukan amalan ini. Sebelum baginda tidur, 2 surah yang Rasulullah selalu baca, iaitu surah Alif Lam Tanzil dan surah Al-Mulk. Itu tak pernah Rasulullah tinggal. Alif Lam Tanzil itu surah Sajdah lah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi hudan lil muttaqin ila akhir. Kemudian kalau Alif surah Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi di sini suatu yang perkembangan yang elok atau satu amalan yang elok kita teruskan. Jadi elok juga saya terang sikit tentang fadilat surah Al-Mulk ini. Kerana kita dah mula mengamalkan bacaan suratul Mulk selepas setiap solat Isyak. Mari kita lihat apakah fadilat dan kelebihan surah Al-Mulk ini. Baik, insya-Allah mari kita tengok. Pertamanya, surah Al-Mulk ini fadail suratul Mulk wal awqat al-mustahabbatu liqira'atiha, iaitu fadilat surah Al-Mulk dan waktu-waktu yang disunatkan kita membacanya. Ya. Baik, pertamanya surah Al-Mulk ini kita lihat Al-Quran secara keseluruhan. Macam nak sentuh menyimpang sikitlah, tapi apapun berkaitan. Kerana itu amalan dan juga zikir, dan juga disebut sini berkaitan dengan hizib. Hizib ini ialah amalan-amalan doa, amalan surah-surah yang lazim kita baca tapi tak dapat baca oleh sebab tertentu, maka diambil kira walaupun kita baca pada waktu yang lain. Baik, kita lihat Al-Quranul Karim ini yang kita nak baca surah Al-Mulk itu adalah salah satu daripada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim huwa kalamullahul azim. Al-Quranul Karim ialah kalam Allah yang maha agung. Ya, yang agung, yang mulia. Ya, kalamullah al-azim. Baik. Wasiratuhul mustaqim. Dan Al-Quran ini juga membawa atau menjurus kepada siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang benar. Jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Al-Quran. Wa dusturuhul qawim. Dan Quran ini dustur ataupun merupakan satu perlembagaan, suatu garis panduan ataupun satu pedoman dan panduan, ya, yang qawim, yang tinggi, ya, yang kuat dan tertegak, utuh. Ya. Baik. Wa suratul Mulk wahidah minas suwar. Jadi di situ dikatakan surah Al-Mulk itu satu surah daripada surah-surah minas suwar. Surah itu mufrad, as-suwar itu jamak. Surah itu singular. Kalau suwar itu plural, kan? Itu maksudnya. Jadi wahidah minas suwar. Surah itu yang kita baca satu daripada surah-surah dalam Al-Quran.
allati wuridat fil ahadits ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut surah Al-Mulk itu disebut di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'azimi fadliha, kerana kelebihan dan kebesaran fadilatnya. Besar fadilatnya. Wa liqari'il Quran al-Karim ammah, dan juga fadilat yang lebih kelebihannya bagi orang yang liqari, bagi qari yang membaca Al-Quranul Karim ammah secara umum, wa lihazihi surah khassah, dan khususnya surah yang khassah ini iaitu surah Al-Mulk. Kan? Khassah sawabun wa ajrun kabir. Dia mendapat ganjaran pahala yang besar dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sehubungan kita dah beramal dengan surah Mulk ini, kita berkenalan sikit dengan surah Al-Mulk ini. Suratul Mulk surah Makkiyah. Surah Al-Mulk ini surah yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah. Lepas itu katakan Makkiyah, artinya dia turun di Mekah, bukan di Madinah. Unzilat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah. Diturunkan ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam iaitu di Makkah al-Mukarramah. Ayatnya 30 ayat. Ayatuha 30 ayat. Wa hiya awwal surah fil juz'il tasi' wal 20. Dia adalah awal surah dalam juzuk yang ke-29. At-tasi' wal 20 itu 29. Wa qad sumiyat tabarak wa sumiyat kazalik al-mulk. Maka dia dinamakan sumiyat, ya, dinamakan tabarak, surah tabarak. Jadi nama dia nama surah Al-Mulk dan juga nama tabarak. Sebab dia mula dengan tabarakalladzi, kan, tabarak. Wa sumiyat wa kadzalik sumiyat wa sumiyat kadzalik al-mulk. Begitu juga dia dinamakan surah Al-Mulk. Baik. Itu kita dah berkenalan. Apa itu surah Al-Mulk? Jangan kita baca tak tahu asal usul, tak tahu kedudukan dan tak tahu apa sebenarnya surah itu. Baik. Wa min fadail qiraah suratul Mulk, kelebihan-kelebihan surah Al-Mulk itu minas sunnah nabawiyah. Kita lihat kelebihan surah ini semua dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Ini bukan ataupun pendapat-pendapat biasa, tapi ini adalah sunnah Nabi SAW. Baik. Taqiyyu qari'uha min azabil qabr. Artinya orang yang membacanya, qari'nya yang membaca surah ini, dia katakan taqiyyu qari'uha min azabil qabr, terlepas daripada azab kubur. Masya Allah, ini yang sangat kita takut, kerana azab dalam kubur itu memang hebat. Sebab itu sebelum kita beri salam, kita ada baca doa minta jauh daripada azab apa? Azab Jahannam, dan satu lagi azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi Jahannam wa min azabil qabr. Minta doa. Nabi menyarankan supaya sebelum beri salam itu jangan lupa membaca doa ini. Satu, di akhirat besok neraka Jahannam, Masya Allah. Di dunia ni pun kita tak dapat nak bayangkan. Jahannam itu dia punya hebat azabnya. Maka minta lindung. Allahumma inni a'udzu. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab Jahannam. Maka jauhlah daripada neraka. Itu di akhirat besok. Tapi dalam alam kubur pun dah ada azabnya. Wa min azabil qabr. Daripada azab kubur. Jadi untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita, untuk protect kita di alam kubur ini, inilah dia yang Nabi dah sebutkan, iaitu taqiyyu qari'uha min azabil qabr. Jadi kita doa, selepas berdoa bacalah surah Al-Mulk, kerana surah Al-Mulk ini boleh melepaskan kita, menjauhkan kita, menghindarkan kita, memelihara kita daripada azab kubur.
besar fadilatnya, ya, yang sangat ditakuti. Dengan baca dalam beberapa minit saja. Selepas kita solat Isya tu, tak perlulah terburu-buru nak balik. Balik pun bukan ada apa-apa, nak tidur ataupun nak makan yang belum makan, rehat tengok TV dan sebagainya. Itu message. Itu berjalan kan. SMS, WhatsApp. Sedangkan WhatsApp tu pun tak bawa ke mana pun, cuma sonok-sonok je bagi salam, tanya apa khabar, makan apa malam ni, itu je lah. Itu WhatsApp. Makan apa malam ni, kan? Buat apa petang tadi, itu WhatsApp. Tak bawa ke mana pun, tak menyelamatkan kita daripada alam kubur pun. Kan saya sonok leka. Tetapi masa yang kita korbankan sedikit dalam beberapa minit itu boleh menyelamatkan kita dari alam kubur. Tak mahukah kita? Itu soalannya. Tak mahukah kita korban masa itu dan tak mahukah kita membaca surah ini? Kan? Baik. Kemudian dikatakan jauh daripada azab kubur. Wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi daripada Nabi juga sallallahu alaihi wasallam qala surah Tabarak. Tadi dia kata sumiyat Tabarak, artinya surah Al-Mulk lah tu. Jadi dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sebut surah Tabarak. Tadi surah Al-Mulk, Tabarak. Baik. Surah Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Dan hadis Nabi yang lain, Nabi kata surah Tabarak ini hiyal mani'ah. Mani'ah ni menghalang. Mamnu mani'ah. Mani'ah. Menghalang kita. Min azabil qabr. Rawahul Hakim. Di hadis ini adalah hadis sahih, kan? Rawahul Hakim. Kemudian tashfa'u li sahibiha yaumal qiyamah. Tashfa'u li sahibiha. Tadi menyelamat atau mani'ah, melindung kita daripada azab kubur. Yang ini memberi syafaat pula. Tashfa'u li sahibiha. Sahibiha ni qari'ah lah. Qari'uha tadi sahibiha lah. Sahib itu tuan. Tuan yang membaca surah tadi. Tuan yang membaca surah panggil sahib. Sahib itu orang yang membaca. Sebab itu Al-Quran ini dia menjadi sahabat. Sebab itu orang kata bersahabatlah dengan Al-Quran. Inilah Nabi pun sebut li sahibiha. Jadi kita boleh bersahabat dengan Quran. Jangan bersahabat dengan makhluk-makhluk lain. Kan? Ada orang bersahabat dengan makhluk lain, tak payah. Bersahabat dengan Al-Quran lebih selamat. Karena dia selamat kita dalam alam kubur. Kenapa nak cari sahabat lain daripada Al-Quran? Kan? Jadi Nabi dah sebut tashfa'u li sahibiha yaumal qiyamah, ya. Sahib tu bersahabat, ya. Jadi sebab itu di alam kubur nanti sahabat, kalau kita suka dengan sahabat kita dah close friend, sahabat baik, sahabat qarib, tentulah apa-apa kesulitan sahabat kita itu kita akan apa? Kita akan tolong sedaya mungkin. Tolong sedaya yang kita boleh. Sahabat kita kekurangan wang, contoh. Anak nak sekolah ke, ataupun anak nak pergi universiti, nak luar negara, tak cukup RM1,000 lagi. Ini sponsor sendirilah. Kan nak pergi Yaman ke, nak pergi Jordan ke, nak sponsor sendiri. Tak cukup RM1,000. Dia sahabat baik. Dia kata, bro lah kot. Bro, aku kurang RM1,000 lah. Kurang RM1,000 ni. Anak aku nak beli tambang kapal terbang dan persiapan-persiapan. Boleh tolong sikit lah. Jadi kalau sahabat yang baik, tak payah dia cakap 2 kali. Kita dengar saja, dah ambil lah. Ini bukan tolong, tak payah pulangkan, ambil terus. Bayar, tak payah bayar. Kerana ini fisabilillah kan. Membantu orang nak menuntut ilmu. Ambil lah. Terutama kalau apa lagi, kalau anak buah kita nak pergi belajar agama, nak pergi buat kedoktoran di Jordan, di Mesir, sekarang ni dah ada dah, tak payah pergi England dah. Dulu nak buat kedoktoran kena pergi Ireland dan pergi UK dan sebagainya. Sekarang nak buat kedoktoran pergi Jordan. Dah balik pun. Ada anak buah kita dah balik jadi doktor lah. Kat hospital Kelang lah, hospital di Sabah, Sarawak dan sebagainya. Tanya-tanya buat perubatan di mana? Di Jordan, Masya Allah. Kan? Bahasa Arab dia pun boleh, Quran boleh. Buat kedoktoran di mana? Di Mesir. Alhamdulillah. Jadi kalau ada anak-anak yang nak pergi tu, kita bantulah. Dekat 1,000, 2,000 tu bagilah kan. Sebagai tabarruk, sebagai sedekah kita. Baik.
Balik pada sini. Sahabat ni, nak cakap pasal sahabat. Tashfa'u li sahibiha yaumal qiyamah. Fa'an Abi Hurairah. Satu hadis lagi riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna surata fil Quran 30 ayah. Nah, satu hadis yang lain. Sesungguhnya satu surah dalam Al-Quran sebanyak 30 ayat. Tak sebut surah apa, cuma dia kata satu surah, inna suratan fil Quran 30 ayah. Satu surah dalam Al-Quran 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Memberi syafaat kepada lelaki, li rajulin. Lelaki itu yang membaca dia lah, yang membaca 30 ayat itu tadi. Hatta ghufira lah, sehingga dia diampunkan dosanya. Tadi jauh daripada azab kubur, dapat syafaat di hari kiamat, yakni diampunkan dosa, ghufira lahu. Jadi fadilat ataupun kelebihan surah Al-Mulk ini banyak. Jadi eloklah kalau kita dah mula amal tu, teruskanlah hingga akhirnya. Dan wahia, maka disebut jugalah dalam surah tadi, apa dia surah yang 30 ayat itu, wahia, iaitulah tabarakalladzi biyadihil mulk. Itulah surahnya yang 30 ayat. Dan dia boleh memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Seterusnya al-maghfirah. Ini pengampunan juga, al-maghfirah, keampunan. Liqari, bagi orang yang membaca surah Al-Mulk. Orang yang baca surah Al-Mulk, maghfirah. Ini mana tak mahu, kita kan banyak dosa. Dosa sedar, dosa tak sedar, dosa basah, dosa kering, semua kita buat kan. Wallahualam. Jadi tentulah kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita dah tahu apa jalan keluarnya. Apa jalan keluar? Jangan buntu. Jangan duk menyesal, mengeluh, Allah aku dah banyak dosa ni, banyak dosa. Bagaimana nak ampun dosa aku ni? Kan lepas salam, lepas duduk ketika salat tu, kita bertafakur, mengingatkan dosa-dosa kita. Maka jangan kita mengeluh, jangan kita gundah gulana, kerana di sana ada jalan keluar, ada jalan keluar. Cara nak keluarnya ialah banyakkan membaca surah Al-Mulk, terutama pada waktu malam sebelum tidur, selepas solat Isya. Jadi ada jalan keluar. Jadi orang Islam ni tak buntu. Cuma yang tak beriman sajalah cepat buntu. Baru ni kalau tuan-tuan ikuti surat khabar ataupun berita berlaku, Masya Allah, malu jugalah saya nak sebut. Di taman saya juga, Rasah Kemayan, ada berlaku kes apa? Kes pembunuhan. Bunuh ni pula bukan orang lain, bukan orang asing. Isteri yang membunuh suami. Isteri membunuh suami 2 hari lepas. Katanya kononnya atas sebab keuangan. Wallahu alam, Cina lah. Orang bukan Islam. Umur lebih kurang dari 55 tahun. Suami umur 56, isteri yang membunuh tadi umur 55. Anak-anak masih belasan tahun. Tengok buntunya fikiran. Itu fikiran buntu. Dia tak tahu jalan keluar. Tak ada jalan keluar, membunuh. Apakah boleh menyelesaikan masalah? Membunuh tak selesai masalah. Bahkan dikatakan tadi, pagi tadi kita ada halaqah Quran, surah An-Nisa ayat 70, ayat berapa ya? 96 kalau gitu. Berkaitan dengan membunuh seorang dengan sengaja, muta'ammidan. Ada juga membunuh khata'an, membunuh tanpa sengaja. Ada juga membunuh khata'an, ada juga membunuh muta'ammidan. Ini berkaitan dengan peperangan zaman-zaman Nabi, yang membunuh orang mukmin kan. Yang kena bayar diat dan sebagainya dan lain-lain lah. Jadi berkaitan dengan perkara membunuh ini, itulah dia. Daripada dulu sampailah bila-bila kalau berlaku dalam peperangan sabil, fi sabilillah, dia ada kaedah-kaedahnya. Dan ini kita baca sirah lah.
Baca dalam sirah adalah kisah tentang pembunuhan secara khata'an atau muta'ammidan orang-orang mukmin dan sebagainya. Dan apa balasannya ataupun hukuman, kena diat. Dan diat ini bukan sikit ya, 100 ekor unta. 100 ekor unta dan lain-lain lah, anak unta betina, anak unta jantan dan sebagainya, umur sekian-sekian. Tu diat tu banyak. Dan seekor unta berapa ribu sekarang ni? Bukan 2,000 kan, bukan 3,000 kan, lebih. Seekor unta hampir katanya 20,000. Jadi kalau 100 ekor dah berjuta. Jadi diat bagi orang yang membunuh, itulah dia. Hukuman balas ataupun hukuman ke atasnya berjuta-juta ringgit. Memanglah padan. Dia menghapuskan nyawa seseorang, jadi balasannya, hukumannya ialah macam itulah. Baik, itu kisah lain. Ni kisah kita nak cerita pasal ghufira lahu ni, al-maghfirah. Maksudnya dosa ni ada dosa besar, ada dosa kecil, dosa yang sebagainya lah. Jadi apapun, tengok keadaan. Kalau dosa-dosa kecil, bolehlah diampun dengan cara-cara yang tertentu. Tapi dosa besar, ada kaedah-kaedah yang tertentu. Dosa dengan Allah, ada caranya. Dosa sesama manusia pun ada caranya. Maka kena ikutlah peraturan dan cara-cara tersebut untuk mendapat pengampunan. Baik, jadi bagi kes-kes yang biasa, dosa-dosa yang boleh diampunkan dengan cara-cara membaca surah Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini, itulah dia, iaitu al-maghfirah liqari surah Al-Mulk, pengampunan bagi orang yang membaca surah Al-Mulk. Jadi Masya Allah, setiap malam kita baca, gugurlah dosa kita. Setiap malam gugur, satu malam gugur. Jadi tentulah kita nak mengharapkan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita mengharapkan kita dalam keadaan bersih, jangan ada kotoran dosa ni. Jadi dengan itu, selagi hayat kita ada, sampailah akhir hayat kita, kalau kita amalkan sebelum tidur itu dengan suratul Mulk, Masya Allah. Jadi inilah yang kita harapkan agar kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Azab kubur. Baik, seterusnya lagi. Jadi sehari ini saya tak tinggallah Al-Azkar ni kerana nak membaca fadilat surah Al-Mulk ini. Di masjid saya pun dah mula baca dah. Sebelum ni pun tak baca juga. Baru ni saya dah perkenalkan dah. Baru dalam minggu ni lah. Saya ada risalah surah Al-Mulk sepenuhnya dan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Kita cetakkan satu risalah yang berlipat dua. Dua muka setengah surah Al-Mulk dan satu muka penuh surah Al-Kahfi. Kemudian Sayyidul Istighfar. Jadi kita letak di situ. Bila habis solat Isya, edar. Kemudian imam sekali semua baca. Sadaqallahul azim, simpan balik. Besok pagi surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Baca sekali. Kan selepas doa wirid salat subuh. Kemudian sadaqallahul azim, simpan letak balik. Begitulah seterusnya amalan kita pada setiap hari. Moga-moga Allah memberi pengampunan. Memang inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, faqad ruwiya Tirmizi an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Sahahahu Albani fi Sahih Tirmizi. Ini satu lagi jelas yang saya sebut di atas tadi. Dan semuanya jelas. Cuma banyak, fadilatnya banyak. Jadi diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW tidak tidur melainkan kana la yanamu. Tidaklah Nabi itu tidur sehinggalah Nabi membaca Alif Lam Tanzil, iaitu surah Sajadah yang kita selalu baca pada pagi Jumaat subuh. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin tadi sampai akhir. Ya. Kemudian ayat atau surah yang kedua, wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Dua surah Nabi baca. Tak panjang pun, baca sekejap, duduk atas katil tu, sebelum terbaring letak kepala kat bantal tu, duduk sekejap
baca. Yang hafal tu masya-Allah lah. Kalau tak hafal tu adalah Quran ke ataupun risalah ke ataupun yang ada surah tadi. Letaklah tepi katil. Tak ada masalah. Mudah-mudah ya. Tak perlulah duk baca. Tapi kalau ada dalam handphone pun boleh juga. Surah Al-Mulk tu ada dalam Al-Quranul Karim yang melalui online pun boleh. Baik, jadi itu di antaranya. Kemudian satu lagi tamna'u qari'uha min azabil qabr fa'an Ibnu Mas'ud. Berkaitan dengan surah Al-Mulk ini yang menegah pembacanya itu daripada azab kubur, daripada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala yu'ti ar-rajulu fi qabrihi fatu'ti rajulahu fataqulu rajulahu laisa lakum ala ma qabli sabil kana yaqumu yaqra'u bi suratul mulk thumma yu'ti min qabl sadru aw qala batanahu fayaqul laisa lakum ala ma qabli sabil kana yaqra'u bi suratul mulk thumma yu'ti ra'sahu fayaqul laisa lakum ala ma qabli sabil kana yaqra'u bi suratul mulk qala fahyal mani'ah tamna'u min azabil qabr. Jadi fahiyah itu surah Al-Mulk itu tadi al-mani'ah yang boleh mencegah. Tamna'u min azabil qabr. Wahia fi Taurah surah Al-Mulk. Man qara'aha fi lailah faqad aksar wa atyab. Akhrajahu al-Hakim. Baik. Ta'udu ala qari'iha fi thawab wal khairil azim. Jadi mana tadi berkaitan dengan man qara'aha fi lailah, barang siapa yang membaca pada waktu malam faqad aksar wa atyab, ya, banyaklah, besarlah dan lebih baik, ya, kebajikan untuknya. Akhrajul Hakim ta'udu ala qari'iha bisawab wal khairul azim. Maka janji kepada orang yang membacanya itu dengan ganjaran pahala wal khairul azim, dan kebaikan yang sangat besar, ya. Baik. Dan seterusnya fa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a harfan. Ini daripada siapa ni? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf min kitabillah, daripada kitab Allah. Kitab Allah itu Al-Quran lah. Falahu bihi hasanatun, maka baginya satu hasanah, satu kebajikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan setiap hasanah itu berkembang menjadi 10 seumpamanya. Jadi kalau satu huruf menjadi ada satu hasanah, dan setiap hasanah itu ada 10 seumpamanya. Dan la aqul alam harfun alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Jadi bila sebut baca Quran ini yang banyak itu, alif lam mim itu pun dah 3 huruf. Bukan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan setiap huruf itu satu hasanah, dan setiap hasanah itu digandakan menjadi 10. Berarti 30. Alif lam mim saja sudah jadi 30. Bayangkan kalau kita nak baca, kalau surah Al-Mulk itu 30 ayat, dan berapa surah yang ada dalamnya itu, maka gandakanlah setiap satu surah itu 10 dan 10. Itulah dia. Ya, Allahu Akbar. Baik, surah Al-Mulk ini Al-Asma'ul Mukhtalifah. Surah Al-Mulk ini dia banyak nama. Banyak nama dia. Banyak nama. Surah Al-Mulk. Zakara ahlul ilm li hadhihi surah al-azimah samaniyati asma. Dan disebutkan oleh ahli-ahli ilmu ini, para ahli ilmu, bagi surah ini yang agung ini, samaniyah asma, ada 8 nama. Samaniyatu asma. Fi kutubit tafsir was sunnah wa ulumul Quran. Dalam kitab tafsir, dalam kitab sunnah, dan dalam kitab ulumul Quran ada 8 nama bagi surah Al-Mulk ini. Wahia tabarakalladzi biyadihil mulk, satu nama. Itu yang kita biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk, satu. Wa dzalika akhazan min hadis rawahu Tirmizi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala surah min al-Quran 30 ayah
syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini dalil nak menamakan surah ini dengan tabarakalladzi biyadihil mulk. Inilah dalilnya daripada hadis Nabi yang menyebut tentang dalam Quran itu ada 30 ayat yang memberi syafaat kepada yang membacanya. Maka di ujung sekali Nabi kata ayat itu ialah tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu satu. Yang kedua nama Al-Mulk. Surah ini nama dia Al-Mulku saja. Ya, wa huwal ismu syai' fi kutubi tafsir was sunnah wal masahif. Wa bihi ununuha Al-Bukhari fi kitab tafsir wa kadzalika Tirmizi. Satu lagi nama Al-Mulk. Yang kedua. Yang ketiga nama surah Al-Mulk ini Al-Mani'ah. Al-Mani'ah. Kan banyak hadis tadi kita sebut Al-Mani'ah daripada mana? Daripada kubur, ya, daripada azab kubur. Jadi ambil nama itu. Kalimah itu dijadikan nama kepada surah ini. Al-Mani'ah. Berapa dah? 3, 4 ya. 3. Kemudian satu lagi namanya Tabarakal Mulk. Tabarakal Mulk. Nama dia yang keempat. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya. Anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tirmizi ini salah seorang sahabat Nabi dan dia menyebut tentang Tabarakal Mulk. Yang keberapa? 4. Al-Munjiyah an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam samaha Al-Munjiyah kama fi hadis Tirmizi. Pun nama dia juga Al-Munjiyah. Satu lagi Al-Waqiyah. Al-Waqiyah ini pernah disebut kama fil Itqan dalam kitab Al-Itqan. Kitab Itqan ini oleh Imam Suyuti. Dan ini kitab Ulumul Quran. Dan disebut surah Al-Mulk ini disebut Al-Waqiyah. Dan satu lagi surah yang keberapa tadi? 4, 5, 6 ya. Yang ketujuh Al-Mana'ah. Yang ke-8 ni. Al-Mana'ah wa tusamma Al-Mana'ah kama fil Itqan bi sighatil mubalaghah. Dengan sirah yang lain. Al-Mani'ah. Al-Mana'ah. Tadi Al-Mani'ah. Mana tadi? Al-Mani'ah. Yang ni Al-Mana'ah. Dengan sirah Al-Mubalaghah. Macam-macam lah bentuk bahasanya. Baik. Ini berkaitan dengan nama-nama surah Al-Mulk ini. Baik, itulah yang dapat kita kongsi pada malam ini berkaitan dengan surah yang kita dah mula baca. Nanti lepas insya-Allah nanti saya pun akan turut sama-sama jemaah untuk kita membaca surah Al-Mulk. InsyaAllah. Baik, jadi itulah sahaja yang dapat kita bincang pada malam ini. Dan cuma tajuk seterusnya dalam kitab kita muka surat 23 ini, iaitu anjuran menghentikan zikir ketika ada halangan. Ketika ada halangan. Kita berzikir, tiba-tiba ada halangan. Bagaimana kita nak buat? Ya, kita tengah berzikir-zikir, orang beri salam. Adakah kita nak terus zikir ataupun nak jawab salam? Kena jawab. Waktu juga kita tengah zikir, ada orang bersin. Bersin. Pun kita kena berhenti zikir, kena menyahut. Bila kita bersin, kita cakap apa? Kita ucap apa? Alhamdulillah. Maka kita kena jawab, Yarhamukallah. Dan seterusnya. Ada lagi lah kaedah dia. Begitu juga lain-lainlah khutbah. Bila kita tengah zikir, imam atau khatib dah mula nak khutbah, maka kena berhenti zikir. Jangan duk sambung lagi zikir kita. Jadi itulah perbincangan tajuk kita seterusnya. Untuk menghalusi lagi kita akan jumpa pada minggu depan, ya, untuk membincangkan anjuran menghentikan zikir ketika ada halangan. Jangan kita teruskan zikir kalau ada halangan-halangan yang syar'i yang membolehkan kita tangguh zikir dan lepas itu sambung balik. Wallahu a'lam, ya, insya-Allah. Baik. Moga-moga yang sedikit ini boleh memberi manfaat dan faedah bagi kita untuk menjadikan amalan kita dan menyelamatkan kita daripada segala perkara yang boleh menyebabkan kita dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita mengharapkan al-maghfirah, ya, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Ya. Sikit saja pasal lalangan tadi. Ya. Kalau kita tetamu datang ke rumah. Tetamu datang rumah, ya. Ya. Kita dah biasa ke subuh jemaah. Ya. Kita nak tinggalkan tetamu tu
Tetamu datang rumah, kita memang berjamaah di masjid. Kita minta izin lah. Minta izin pada tetamu. Ajak dia sekali. Ajak dia tu satu hal lah. Dan biasanya kita, kalau dia tu musafir, dia ada jamak dan sebagainya. Jadi, kalau dia kata nak ajak dia pun, dia dah solat, ataupun dia jamak takhir atau takdim. Tapi kalau dia bersedia nak ikut kita ke masjid, ya Allah, itu yang afdal lah. Tapi kalau dia ada sebab-sebab lain, maka kita kata minta maaf, saya nak pergi solat dulu, kan kita sambung lagi sembang. Jadi tak ada masalah. Tetamu ni kita kena hormat dia. Iaitu dia katakan la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Betul. Perkara tetamu ini perkara besar. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaif. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamu. Jadi tetamu tak boleh main-main. Kita tak boleh macam menyinggung hati, menyinggung perasaan, tak layan dia dengan betul. Itu tidak syar'i. Kerana Nabi kata, siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul dan dengan hari akhirat, ila yaumil qiyamah falyukrim dhaifahu, maka dia memuliakan tetamunya. Macam tadi tetamu datang, maghrib dah nak masuk. Kita memang selalu jemaah. Ajak dia datang, kalau dia kata saya jamak ke dan sebagainya, maka minta izin saya nak pergi solat dulu. Jadi muliakan dia. Baik, wallahu a'lam. Sekarang saja kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Salam